Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di sini, tak lain tidak bukan untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga sedikit daripada usaha upaya kita Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai amal soleh, dan dengannya kita senantiasa berharap moga-moga kita dipermudahkan untuk kekal bersama dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, ayuh kita bersama-sama membaca dan mengulang kaji berkenaan dengan huruf hijaiyah terlebih dahulu. Kemudian kita belajar berkenaan sedikit daripada Iqra dan kita masuk balik kepada bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah tolong buka Iqra yang pertama, muka surat terakhir sebagaimana biasa untuk kita sebutkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif. Alif. Ba. Ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Baik. Jadi itulah dia huruf hijaiyah yang selalu kita duk sebut-sebutkan. Hasri, apa khabar? Lama tak nampak. Sihat? Sibuk kerja? Barakallahu fiik. Semoga Allah berkati rezeki. Hayakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana selalu kita maklumkan, alif sampai ya merupakan urutan huruf hijaiyah yang merupakan asas dasar kepada pembacaan Al-Quran dan bahasa Arab itu sendiri. Jadi di sini kita nak kena kuasai, moga-moga dapatlah sebutan hurufnya betul ketika dicantum-cantum menjadi kalimah dan perkataan, dapatlah kita menyebut semisal yang Allah Ta'ala turunkan. Jom kita ulang, kita sambung balik kepada muka surat yang sepatutnya, Syahir. Iqra 2, baru masuk. Okey, tolong buka muka surat sebelah sahaja. Iqra yang kedua, muka surat yang pertama. Jumpa. Kongsi dulu. Baca sama-sama. Tolong buka kan saya kat dia. Tolong buka kat dia. Okey, yang lain dah jumpa kot, insya-Allah. Boleh buka Iqra 2 muka surat yang pertama. Jom kita sebut bersama-sama. Bata, bata, bada, bada, taro, taro, tawa, tawa, tata, tada, baro, bawa, baba, baza, taro, taza, batha, taza, thasa, zasa, ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata, thaba, thara, baro, tawa, toha, jama, kana, sa'a. Okey, jadi kalau kita tengok yang atas sekali, bata, bata, bada, bada ni, so yang
saya nak ingatkan, Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3 bukan cerita senang susah. Pasal dia memang senang. Cuma sukarnya di mana ketika nak memberikan hak-hak huruf tu. Jadi pada huruf ba yang kita sebut, dia melibatkan dua bibir. Dan saat kita melepaskan bunyinya, lembut. Ba, sebut. Adapun huruf ta dan huruf dal, kita tahu hujung lidah, langgar belakang, gigi arnab atau gigi atas kita. Jadi huruf ta tu sifat dia nipis, huruf dal sifatnya sederhana. Kalau to baru tebal. So dia ada tiga lah. Nipis, sederhana dan juga tebal. Ada pun yang baris atas sekali tu bata, lembut. Bada, sederhana. Okey, ramai-ramai tolong baca daripada atas sekali sampai bawah. 1, 2, 3. Bata, bata, bada, bada, taro, taro, tawa, tawa, tata, tada, baro, bawa, taza, batha, taza, zatha, ba'a, ba'ata, ta'a, ta'ata, thaba, thara, bara, taha, jama, kana, sa'a. Okey, kalau tengok pada baris yang kelima tu, batha, taza, sasa, kan? Nampak tak baris kelima tu? Empat huruf tu, batha, taza, sasa, kita kena gigit lidah. Ada pun yang hujung sekali tu ada zatha. Jadi huruf zai ni, tempat keluar dia hujung lidah, langgar belakang gigi bawah. Jangan gigit. So dia kena berdesir. Z, zatha. Cuba sebut. Zatha. Okey, jadi yang lain untuk muka surat, untuk baris yang kelima tu semua kena gigit lidah. Batha, taza, sasa. Lepas tu yang terakhir tu zatha. Okey, jadi bezakan bunyi dia. Jom pergi muka surat sebelah pula. Iqra' 2, muka surat 2. Sebut sama-sama. Nana, naba, naba, nanana, natana, nababa, banana, nabata, banata, tabana, nataba, robana, banaro, bazana, nabaza, badaro, nazara, zahaba, wanaza, zaraha, nara'a, naba'a, naba'a, sabata, tabata, wana'a, nawafa, badana, danata, wanana, nawana. Baik, jadi kalau kita perasan juga Iqra' 2 ni, ilmu yang kita dapat berkenaan dengan percantuman dua huruf. Jadi bila huruf pertama campur dengan huruf yang kedua, cantum dengan huruf yang kedua, macam mana lukisan dia, macam mana bentuk sebutan dia. Itu yang kita nak belajar pada Iqra' 2 ni. Baik, tolong ramai-ramai baca daripada baris yang kedua. Na-na-na, natana. 1, 2, 3. Na-na-na, natana. Tabana, nataba. Banara, bazana, nabaza. Nazara, zahaba, wanaza, zaraha, nara'a, naba'a, naba'a, tabata, nawafa, danata,
nawana. Okey, macam yang kita sebutkan, tidak ada yang susah. Senang, pasal 2-3 huruf sahaja. Kemudian semuanya baris apa? Atas. Jadi kalau kita tengok ada juga yang terkeliru tadi, tertukar huruf. Jadi kalau dekat sini pun boleh tertukar huruf, sebenarnya bila masuk baca Quran lagilah mudah nak tertukar. Jadi jangan pandang remeh pada Iqra ini. Okey, kita ambil muka surat terakhir sebelum kita baca Al-Quran. Ya. Ya keluar dekat mana Asri? Ingat lagi tak? Ai. I. Ui. Dia keluar dekat mana ya? Lidah mana? Hujung, tengah, depan. Oi, mana tegak? Tengah-tengah lidah. Langgar langit atas. Dia ada 3 huruf. Aj. Ash. Ai. So 3 huruf tu keluar dekat tengah-tengah lidah. Jim. Sebab tu tak melibatkan bibir. Kita tak baca jim. Tak. Kita sebut jim. Nampak tak? So ramai orang bila baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia bagi jim. Tak boleh. Jadi mulut jangan muncung sebab jim keluar dekat tengah lidah. Minash. Nampak huruf shin. Minash. Mana ada minash? So jangan buat macam tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba sebut. So jangan minosh rajim, tak nak macam tu. Okey, ya. Okey, sambung sekali lagi. Ya. Yata. Rabaya. Yabara. Ranaya. Yanara. Bayana. Nabaya. Yadana. Danaya. Zahaba. Nazala. Nazara. Yadaya. Azagha. Batara. Zayana. Zanaya. Athatha. Thana'a. Ya aba. Ayata. Razaqa. Nazara. Ataya. Wanada. Ya. Fataya. Sayala. Yasara. Jadi sebenarnya memang mata kasar kita nampak senang, tapi di sana ada huruf nipis, ada huruf tebal. Jadi bezakan bunyi dia. Jangan sampai kita samakan yang sepatutnya nipis kita bagi tebalkan, nanti bunyi dia tak betul. Ramai-ramai ambil daripada baris kedua rabaya. 1 2 3. Rabaya, ya bara, ya nara, zahaba, nazala, nazara, azagha, zayana, zanaya, athasa, ya aba, razaqa, ataya, wanada, fataya, yasara. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi kita berhenti pada Iqra 2 muka surat yang ketiga ini. Minggu hadapan kita cuba sambung pada muka surat yang keempat. Jadi kira tak ada soalan lah kot. Sebabnya Iqra 2 dan berikutnya ni sebatas untuk latihan. Moga-moga kita bila baca Quran tu tak terlalu banyak terkeliru. Baik, jom sambung bacaan Al-Quran kita malam hari ini. Muka surat 83. Ayat 30. Wa ma yaf'al. Baik, tolong buka muka surat 83 daripada Al-Quran.
Tengok baris atas, baris. Muka surat atas kali tu dia ada nombor tu. Tengok nombor 83. Kemudian tengok ayat yang ke-30. Dah jumpa semua? Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر mata nak kena pantas. Kalimah ni mungkin kita jarang dapat jumpa. Bukan jarang jumpa, jarang baca lah kot. Jadi kadang-kadang nampak macam susah nak sebut. Ma tunhauna anhu nukaffir. Senang aja. Cuma mungkin jarang jumpa tu dia buat susah sikit nak sebut. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Okey, ayat ya tadi ni contoh saja. Kalau siapa yang nafas panjang dia boleh terus sambung saja pada ayat yang 30 tu. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Dia boleh terus sambung. Tapi kalau nafas tak sampai dia berhenti dekat وَظُلْمًا. Lepas tu dia boleh terus sambung فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Yang dekat bawah tu pun sama juga. Kalau siapa nafas panjang dia boleh terus sampai nukaffir ankum sayyiatikum. Tapi kalau nafas tak sampai berhentilah dekat nukaffir. Kemudian tarik balik nukaffir ankum sayyiatikum. Okey, jelas? Syahih, silakan. Barakallahu fikum. Jadi semua orang dah dapat baca dua ayat ini. Saya suka nak dengar ramai-ramai kita baca daripada wa may yaf'al dzalika tanpa perlu a'udzubillah, terus wa may yaf'al dzalika 1 2 3. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Baik, jadi bila kita semua dah baca beramai-ramai ini, keutamaan membaca Al-Quranul Karim adalah pada tadabburnya. Jadi moga-moga sedikit daripada pembacaan kita tadi menghasilkan pahala. Semisal yang Nabi SAW nyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, confirm dapat satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Tiap-tiap kebaikan tadi terpecah kepada 10 kebaikan yang lain. La aqul alif lam mim harf. Aku tak pernah kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat yang lepas 29 yang kita baca, ada pesanan kasih sayang daripada Allah Taala pada kita, jangan sampai jadi ahli neraka. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Sebab dalam dunia hari ini memang Allah Ta'ala sebut, ataupun Nabi sebut, innad dunya hilwatun khadirah. Allah Ta'ala memang cipta dunia ni penuh kehijauan dan juga penuh dengan perkara yang menaikkan syahwat.
Semua orang nak jadi Insta famous. Semua orang nak jadi YouTubers. Semua orang nak jadi TikTokers. Semua orang nak masyhur. Sampai-sampai dia tak peduli lagi dah. Asal saja kita tengok dekat dalam TikTok pun ada orang dia tunjuk dia punya duit begitu banyak. Dia lambakkan kereta dia. Dia tunjukkan rumah dia besar bagaikan mahligai. Pun begitu kadang-kala dia tak nak ambil peduli datang daripada mana sumbernya. Asalkan aku dapat show off. Jadilah. Bahaya. Jadi Allah sayang kat kita, Allah pesan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling makan ataupun ambil kita panggil apa? Makan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kalian. Faham tak? Jadi mungkin kita jual dengan orang lain tu ada harga yang lain, tapi dengan member kita tu mungkin dengan harga yang kita boleh bincang lah. Tidaklah batil. Yang kedua, kalian redha kan? Wala taqtulu anfusakum. Kemudian Allah Taala kata janganlah kalian membunuh diri kalian. Jangan kalian membunuh diri kalian, sebab kita semua sedia maklum ramai di kalangan kita amalan-amalannya tersangkut dekat qantarah dek kerana harta, dek kerana penindasan. Jadi kita tak nak lah, kita dah lepas titian sirat tadi tu, tiba-tiba ada satu checkpoint sebelum masuk syurga, ada namanya qantarah. So dekat qantarah ni ramai orang sangkut. Yang dekat sini Nabi kata, sehinggakan seekor kambing yang menanduk kambing lain tanpa sebab pun, dia akan minta untuk diqisas. Faham tak? Jadi jangan bunuh diri. Amal dah banyak dah, tapi ambil harta dengan jalan yang batil. Jadi na'udzubillahi min zalik, takut-takut kita sangkut dekat situ, fayati apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu, maka didatangkan kepadanya kitab amalannya, fayadkhulu min ahlin nar, maka dijadikan dimasukkan ke dalam kumpulan ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tak nak. So jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Ini yang saya katakan tadi, di sinilah Allah nak bagi tahu aku terhadap kalian sangatlah pengasih. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, sampai-sampai Allah Ta'ala kata berpadalah dengan yang halal, walaupun sedikit. Sebab ramai di kalangan kita sibuk nak banyak, tanpa dia peduli sumber halal ataupun haram ataupun syubhat. Okey. Kalau tetap juga ada orang nak langgar perintah Allah Ta'ala. Pada ayat malam hari inilah yang kita bacakan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. Barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan juga melakukan kezaliman, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Pastilah dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dah pesan dah ni. Sebab itu dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain Allah kata wahadainahun najdain, kami bagi kepada kalian dua pilihan. Kan? Falaqtahamal aqabah. Surah apa tu? Abasa kan? Allah Taala kata kami bagi kepada kalian dua jalan. Jadi jalan kebaikan pun silakan duduk, jalan kecelakaan silakan duduk. Pilih. Sebab kalau kalian tak nak dengar cakap kami, ini yang kata Allah Taala, fasaufa nuslihi nara. Pastilah kami akan masukkan kalian ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan Allah kata urusan tersebut nak memasukkan kita dalam neraka senang ke susah? Senang, yasir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita wafat, bila kita tadabbur Al-Quran begini, bila sampai pada ayat-ayat begini, maka sepatutnya kita tadah tangan dan ataupun kita berhenti dan kita pun berkata, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka, masukkanlah kami ke dalam syurga. Dan janganlah jadikan kami di kalangan orang yang memakan harta sesama kami dengan jalan yang batil. Faham tak? Okey. Ayat 31 Allah naikkan semangat kita sekali lagi. Walaupun ayat tadi itu telah pun menyebabkan kita rasa ya Allah ancaman besar masuk neraka, maka Allah kata in tajtanibu, kalaulah kalian semua pakat-pakat menjauhi apa yang kalian jauhkan, kabair, dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalaulah kalian cuba menjauhi perkara-perkara dosa-dosa besar yang telah kami cegah kalian, kami larang kalian tak usah duk buat, kalian jauhkan diri kalian daripada hal tersebut, apa faedahnya? Nukaffir ankum sayyiatikum. Jamaah sekalian, dalam hidup ni kita memang pelaku salah, kita pendosa. Jadi bila kita cuba menjauhkan diri kita daripada maksiat, maka Allah kata kami akan menutup
kesalahan-kesalahan kalian. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam apa? Ke dalam syurga, iaitu tempat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi petang tadi, tengah hari tadi saya bertazkirah di Menara Perkeso. So kita baca kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin pada bab yang ke-15 berkenaan dengan Imam Nawawi. Dia bawa satu bab tu, dia kata tajuk besarnya adalah bab memelihara perkara-perkara baik. Bab memelihara perkara-perkara baik dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, macam selalu kita duk maklumkan, rezeki kita berbeza-beza. Samalah juga macam amalan-amalan kita. Pakat berbeza-beza. Mungkin abang selalu jaga qiyamul lail, cikgu selalu bagi sedekah, Syahir selalu baca Quran, Ikmal selalu tolong jiran dan seterusnya. Kita duk buat kebaikan. Maka sesiapa yang dibukakan satu-satu pintu kebaikan, maka jagalah pintu tersebut. Dan kalaulah kita duk nampak tak dibukakan pintu-pintu yang lain, macam mana kita nak mulakan? Boleh jadi kita dibukakan pintu semayang jamaah, tak dibuka pintu baca Quran. Boleh jadi kita dibuka pintu baca Quran, tapi tak dibuka pintu sedekah. Kalau kita nak masuk pintu-pintu tu, macam mana nak buat? Nak kena tunggu waktu sampai? Tak. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kepada kita, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Allah Ta'ala kata, kalau engkau telah berjaya buat satu kebaikan, lompatlah pada kebaikan yang lain. Dan ketika engkau nak lompat pada kebaikan yang lain tu, kena minta tolong siapa? Allah. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Hanya kepada engkau lah kau minta tolong. Kau berkeinginan keras. Jadi insya Allah. Sebab itu Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal sebelum bagi salam tu, doa yang semua orang hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus ingat, bersyukur dan juga memperbaiki amal-amal saleh aku. Jadi boleh jadi malam hari ni kita bertemu dek kerana doa yang kita dok baca sebelum kita bagi salam tu, maka Allah izinkan kita dapat datang kelas Al-Quran, dapat baca ramai-ramai, dapat tadabbur dan dapat faedah daripada apa kita panggil kelas Al-Quran tersebut. Berpunca daripada mana? Boleh jadi datang daripada doa kita sebelum bagi salam tu. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik. Bantulah aku untuk bersyukur ya Allah. Dan malam hari ni kita datang, Syahir tadi datang pun kata hujan lebat basah-basah. Tapi ya Allah Ta'ala izinkan datang untuk dalam menunjukkan keadaan dia nak bersyukur. Padahal boleh je dia bagi alasan kat Abu Talha ke, bagi mesej kat saya ke, Ustaz tak boleh datang, hujan lebat. Kenapa mai juga? So nak bagi isyarat, nak mensyukuri, tangan boleh pulas throttle lagi, kaki boleh berjalan lagi. Jadi ini semua di antara bantuan-bantuan Allah yang ramai di kalangan kita. Kalau alasan hujan tadi, silap-silap ramai tak mai dah. Betul tak? Tapi kerana Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati kita sekeping hati yang kita senantiasa nak berzikir, senantiasa nak bersyukur. Dan moga-moga dengan kesungguhan inilah yang ketiga kita dapat manfaatnya. Wa husni ibadatik. Setiap hari amal ibadah kita yang kita persembahkan Allah, bukan takut tu je. Kita berharap, ya Allah, usaha penat aku tempuh hujan, jam dan seterusnya, bagilah kebaikan dalam amal ibadah aku. Jadi kita berharap, memang kita sekarang dapat jaga solat, tapi kita berharap juga solat kita solat berkualiti. Antara bentuknya, kita faham apa yang kita baca dalam solat. Kita faham setiap pergerakan kita sampai kita bagi salam. Dan begitulah kita harap Allah Ta'ala atur kehidupan kita, bab makan, bab minum, bab berjalan, bab bawa kenderaan. Biarlah Allah Ta'ala yang aturkan semua. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam pelajaran pada malam hari ini yang dapat kita ambil faedah pada ayat 30-31 ni, Allah Ta'ala bagi ancaman. Jangan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan buat larangan Allah Ta'ala. Jangan zalim. Apa maksud zalim? Zalim apa, Wan? Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Bila biasanya manusia meletakkan sesuatu pada tempat dia, bukan pada tempat dia, macam yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha. Tagha ni maksud dia melampau. Zalim pun maksud dia melampau. So bila manusia akan jadi tagha, melampau, la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila dia tengok aku dah ada serba-serbi, aku dah ada itu ini, buat apa aku nak lakukan ketaatan lagi? So dekat dalam ayat ni, ayat 30 ni yang kita bacakan tadi, so siapa yang melanggar, melampaui batas, maka Allah kata tak ada tempat lain untuk dia.
kecuali neraka Allah Ta'ala. So itu ancaman. Dan Allah kata sangat mudah bagi aku nak masukkan kalian dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pelajaran kesimpulan yang ketiga ni, Allah Ta'ala minta kepada kita supaya jauhkanlah diri daripada dosa-dosa besar. Kerana kita tak boleh lari daripada dosa. Dosa-dosa kecil. Kan? Maka cubalah untuk jauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Itu yang saya katakan tadi, bila amalan kita Allah Ta'ala beza-bezakan jemaah sekalian, maka jaga amalan tu sungguh-sungguh. Jaga setiap hari. Kalau kita memang jenis orang baca Quran setengah juzuk, 10 muka, 5 muka, 1 muka sekali pun, jaga pintu tu sungguh-sungguh. Kalau takut-takut, pintu tu pun kita tak boleh jaga, pintu lain tak dibuka kan? Kan? Jadi kita takut kita menghadap Allah Azza wa Jalla haba'an manthura, bagai habuk berterbangan. Wallahu ta'ala a'lam. Kiranya cukup setakat itu untuk malam hari ini. Bacalah Al-Quran selalu dan juga tadabburlah isinya, kemudian renunglah dalam diri kita apa yang aku nak persembahkan besok pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang hari kiamat kelak. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.